Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, saya nak bincangkan dengan korang semua tentang satu watak yang banyak sangat misterinya dalam dunia One Piece, iaitu watak Monkey D. Dragon. Watak Monkey D. Dragon sampai hari ini, apa yang kita tahu tentang Monkey D. Dragon adalah Monkey D. Dragon merupakan the most wanted criminal dalam dunia One Piece. Dan dia juga merupakan ketua kepada Revolutionary Army. Dan yang paling penting sekali, Monkey D. Dragon merupakan ayah kepada watak utama dalam dunia One Piece, iaitu Monkey D. Luffy. Tapi banyak lagi misteri tentang Monkey D. Dragon ni yang belum lagi terjawab. Contohnya, kenapa Monkey D. Dragon menjadi the most wanted criminal dalam dunia One Piece? Dan adakah Monkey D. Dragon merupakan seorang pengguna Devil Fruit ataupun buah iblis? So dalam video kita pada hari ini, saya nak kongsikan pendapat dan teori saya tentang kenapa Monkey D. Dragon menjadi the most wanted criminal dalam dunia One Piece. Yelah, kalau kita nak kira, banyak lagi watak-watak yang lain macam pirate dan juga kriminal-kriminal yang lain yang ada dalam dunia One Piece. Tapi yang memegang gelaran the most wanted criminal ni adalah Monkey D. Dragon. So, hari ni saya akan kupaskan dengan korang semua pendapat saya lah. Kalau korang rasa ada kekurangan, korang boleh komen dekat bawah. Dan kalau korang setuju pun, korang boleh komen juga dekat ruangan komen di bawah. Okey, kalau kita tengok dalam dunia One Piece ni, apa yang menjadikan seseorang itu seseorang yang dikehendaki ataupun mempunyai nilai bounty yang tinggi adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya seperti disebabkan oleh kebolehan ataupun kekuatan yang ada pada diri dia sendiri, dan juga disebabkan oleh kekacauan yang telah dilakukan oleh seseorang. Maknanya makin banyak kacau bilau yang dibuat oleh penjenayah tersebut, makin tinggilah nilai bounty dia dan semakin dia dikehendaki oleh pihak the world government. Dan selain daripada itu, antara benda yang menyebabkan sangat-sangat seseorang itu dikehendaki adalah disebabkan oleh kemampuan buah iblis mereka. Orang yang mempunyai kekuatan Devil Fruit yang lebih hebat mempunyai nilai bounty yang lebih tinggi lah kan. Sebabnya bila diorang ada Devil Fruit yang lebih hebat, automatically lah most of them akan menjadi lebih kuat dan mempunyai pengaruh yang lebih besar. Contohnya seperti mana Blackbeard lah. Blackbeard bila dia ada dua Devil Fruit, iaitu Devil Fruit daripada Whitebeard dan Devil Fruit dia sendiri, Yami Yami Nomi dengan Gura Gura Nomi, menyebabkan dia akhirnya mempunyai satu nilai bounty yang tinggi sehingga dia tergolong dalam golongan Yonko. Dan selain daripada itu juga, nilai bounty ataupun seseorang ni menjadi lebih dikehendaki apabila mereka menumpaskan penjenayah yang lain yang lebih hebat daripada mereka. Benda ni kita dapat tengok berlaku kepada Luffy sendirilah. Apabila Luffy berjaya menumpaskan Crocodile, bounty dia makin naik. Apabila dia berjaya menumpaskan Don Quixote Doflamingo, bounty dia makin naik kan. So tu adalah antara faktor-faktor yang menyebabkan bounty seseorang semakin tinggi dan dia semakin dikehendaki oleh pihak the world government. Dan faktor yang paling besar ataupun nombor satu adalah apabila seseorang itu mengetahui rahsia tentang The Void Century ataupun rahsia tentang dunia One Piece ni sendiri dan rahsia tentang the world government itu sendiri. Dalam erti kata lainnya, yang menyebabkan seseorang itu jadi dikehendaki ataupun mempunyai nilai bounty yang tinggi juga adalah disebabkan oleh kemampuan membaca poneglyph seperti mana yang dipunyai oleh Nico Robin, yang mana dengan mampu membaca poneglyph, seseorang itu dapat mengetahui rahsia-rahsia tentang sejarah dunia One Piece. So, pada pendapat saya, kalau kita nak jadikan sesuatu watak tu sebagai the most wanted criminal dalam dunia One Piece, watak tersebut mestilah mempunyai kesemua ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Iaitu yang pertama, mempunyai pengaruh yang besar. Yang kedua, mempunyai kekuatan buah iblis yang kuat. Dan yang ketiga, mempunyai informasi dan maklumat tentang sejarah dunia One Piece. So pada pendapat saya sendiri, Monkey D. Dragon merupakan seorang yang mempunyai ilmu ataupun pengetahuan yang sangat tinggi tentang sejarah dunia One Piece. Bahkan, Monkey D. Dragon mungkin mengetahui tentang sejarah The Void Century dan mengetahui tentang kewujudan Joy Boy itu sendiri. Okey, mungkin antara kita ada yang tertanya-tanya, macam mana Monkey D. Dragon boleh tahu sedangkan Monkey D. Dragon tidaklah ditunjulkan kepada kita, tidak didedahkan kepada kita pun mempunyai keupayaan untuk membaca poneglyph. So, saya personally berpendapat bahawa Monkey D. Dragon mengetahui maklumat-maklumat tentang The Void Century, tentang Joy Boy dan tentang sejarah dunia One Piece ni adalah daripada ayah dia sendiri, iaitu Monkey D. Garp.
Monkey D. Garp pula mungkin dia tahu daripada apa yang telah dikongsikan kepadanya oleh Gold D. Roger dan juga berdasarkan dia punya ilmu pengetahuan lah. Sebab Monkey D. Garp pun merupakan seorang marine yang sangat-sangat legend dan sangat-sangat berpengalaman. So tak mustahil lah kalau dia mengetahui rahsia-rahsia yang besar ni. Dan sebab kenapa Monkey D. Garp menceritakan segala-galanya kepada Monkey D. Dragon ni, mungkin Monkey D. Garp tak sengaja terbagi tahu Monkey D. Dragon tentang rahsia tersebut, macam mana Monkey D. Garp ni tak sengaja memberitahu Monkey D. Luffy bahawa ayah dia adalah Monkey D. Dragon. Yelah, sebab Garp ni banyak kali juga kan dia terlepas cakap tentang rahsia-rahsia yang besar ni. So mungkin daripada situlah Monkey D. Dragon mengetahui tentang sejarah dunia One Piece. Dan yang menyebabkan saya sangat berpendapat bahawa Monkey D. Dragon mengetahui sejarah dunia One Piece adalah disebabkan oleh Monkey D. Dragon sendiri berjaya untuk menubuhkan Revolutionary Army untuk go against the world government. Maknanya untuk menentang the world government. Yelah, cuba korang bayangkan, Revolutionary Army ni, diorang punya lawan adalah the world government sendiri. Bukan setakat diorang nak melawan Marine semata-mata. Bahkan Revolutionary Army ni pergi ke Marijoa untuk menentang Gorosei dan juga dengan Noble-Noble yang ada kat sana lah kan. Dengan Celestial Dragon yang berada di sana. So kalaulah Monkey D. Dragon ni nak menubuhkan satu organisasi dan nak meyakinkan ahli-ahli tersebut untuk menentang the world government, yang mana the world government ni kita semua tahu kemampuan dia memang sangat-sangat luar biasa lah. Dengan dia punya ahli-ahli marine yang sangat hebat, ada Cypher Pool lagi. Bahkan antara kemampuan terbesar world government adalah Buster Call yang mampu untuk melenyapkan sebuah pulau sekalipun. So takkanlah tanpa sebarang bukti, tanpa sebarang sebab Monkey D. Dragon percaya untuk mengajak orang untuk menentang the world government. So daripada situlah saya percaya bahawa Monkey D. Dragon mengetahui tentang sejarah dunia One Piece dan telah pun memberitahukan hal tersebut kepada anak-anak buah dia sehingga meyakinkan mereka untuk menentang the world government. Memanglah Monkey D. Dragon ni dia akan pergi dekat tempat-tempat yang ada orang susah kan. Lepas tu dia akan tolong mereka dan dia akan ajak menyertai Revolutionary Army. Tapi kalaulah sekadar tolong je nak ajak orang lawan world government ni, satu organisasi yang sangat-sangat besar, tanpa ada sebarang sebab yang lebih kukuh, takkanlah orang sanggup untuk bergadai nyawa untuk menyertai Monkey D. Dragon. Bahkan saya juga berpendapat bahawa Monkey D. Dragon mengetahui yang Luffy lah the Joy Boy. Mungkin Luffy yang akan menjadi the Joy Boy. Sebabnya kita dapat tengok Monkey D. Dragon bila tahu Luffy menjadi seorang lanun, dia sangat berbesar hati lah. Dia macam tak ada masalah pun. Dia telah memberitahu bahawa a pirate is okay. Kita dapat tengok dalam volume yang ke-100 One Piece ni kan. So dia macam seolah-olah, oh kau jadi lanun, okey lah tu. Seakan-akan dia tahu bahawa Monkey D. Luffy lah yang akan menumpaskan the world government suatu hari nanti. Maknanya mungkin kalau masa tu dia jumpa Luffy bukanlah seorang lanun, mungkin dia ajak Luffy untuk jadi Revolutionary Army juga. Tapi memandangkan dia tengok jalan Luffy untuk menjadi The Pirate King, betul-betul macam mana Joy Boy yang dia tahu. Dan mungkin setelah melihat cubaan bagi untuk mengeksekusi Luffy yang gagal dan melihat senyuman serta topi jerambi yang ada pada Luffy tu, mengingatkan Monkey D. Dragon kepada Gold D. Roger yang merupakan pewaris kepada Will of Joy Boy, maka dari situ Monkey D. Dragon sangat-sangat percaya bahawa Luffy lah the Joy Boy yang seterusnya. Sebab itulah Monkey D. Dragon tak kisah pun untuk membiarkan Luffy mengikut jalan Gold D. Roger untuk menjadi seorang lanun dan seterusnya cuba untuk menjadi Kaizoku Oni Orochimaru, iaitu the King of Pirate. Mungkin sebenarnya Monkey D. Dragon telah pun mengetahui tentang rahsia Joy Boy tersebut, dan kemunculan Joy Boy yang seterusnya itu adalah Monkey D. Luffy sendiri. Sebab itulah Monkey D. Dragon ni tak paksa pun untuk Luffy untuk ikut jalan dia untuk menjadi Revolutionary Army. Sebab mungkin Dragon tahu bahawa dengan jalan menjadi seorang King of Pirate juga, Luffy akan menumpaskan the world government seperti mana yang akan dilakukan oleh Monkey D. Dragon sendiri. Dan mungkin Monkey D. Dragon juga tahu tentang ramalan yang akan berlaku. So daripada situ Monkey D. Dragon ni boleh dikatakan sebagai the most wanted criminal disebabkan oleh Monkey D. Dragon mengetahui tentang sejarah dunia One Piece
bahkan sejarah The Void Century menjadikan dia sebagai the most wanted criminal dalam dunia One Piece. Dia dah ada pengetahuan, dia ada kemampuan buah devil, mungkin yang ni kita tak tahu lagi, tapi dia dah ada angkatan yang menentang world government, menjadikan dia ni sebagai the most wanted criminal lah. Sebab kalau kita tengok dalam chapter 1028 baru-baru ni pun, Nico Robin yang hanya mampu membaca poneglyph, yang belum tahu pun lagi tentang sejarah dunia ni, sangat-sangat dikehendaki. Even dalam chapter 1028 pun, Rob Lucci masih lagi memberikan perhatian untuk menangkap Nico Robin. Walaupun pada saat dan ketika itu, highlightnya adalah pada Kaido, Big Mom dan juga Sayako no Sedai ataupun The Worst Generation tu. Tapi individu yang menjadi perhatian Cyberpol ataupun world government tetaplah Nico Robin, menunjukkan bahawa sekiranya seseorang tu merupakan the most wanted person, dia mestilah seseorang yang mengetahui tentang sejarah dunia One Piece. Maka dari situlah saya berpendapat dan berteori bahawa the most wanted criminal yang merupakan gelaran Monkey D. Dragon adalah disebabkan oleh Monkey D. Dragon sememangnya mengetahui sejarah dunia One Piece dan mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk mengumpulkan angkatan-angkatan untuk menumbangkan the world government. So itulah perkongsian saya dalam video kali ni. Bagaimana menurut kalian? Kalau korang rasa ada pendapat-pendapat yang lain ataupun korang tak bersetuju dengan pendapat saya, boleh je komen dekat ruangan komen di bawah dengan bahasa yang sopan lah. Janganlah komen yang bahasa yang kasar pula kan. Walaupun tak setuju, kita berbincang dengan cara yang baik. Okey, mungkin saya ada kekurangan dan mungkin korang nampak kekurangan tu, korang boleh tegur je dekat ruangan komen di bawah. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi